surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Tuhan beri kepada kita suatu contoh bandingan kepada tentang cerita dua orang yang berkawan rapat, satu kafir, satu musyrik. Satu musyrik, satu Islam. Dua orang ni dia kawan baik dua ni. Satu orang musyrik, satu lagi orang beriman. Yang ditakdirkan cerita ni, banyak cerita ni. Saya tak mau bawa mari cerita-cerita daripada Israeliat terang. Mana hadis-hadis Israel tak mau bawa. Kita ambil yang ringkasan. Ringkasannya ialah yang orang beriman ni miskin, yang orang musyrik ni kaya. Tapi dua-dua ni daripada kecil lagi kawan baik. Jadi dua-dua ni ada buat kebun. Jadi cerita ni cerita buat kebun, iaitu cerita berniaga lah. Jadi mungkin kita ni ada kawan-kawan yang kaya-kaya, dan mungkin cerita ni akan ada lah. Wadrib lahum mathalan. Cerita yang keduanya ialah cerita yang kedua dalam surah ni. Dia ada 4 cerita semua sekali. 4 cerita ni ialah cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir, dan cerita yang keempat ialah cerita Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj. Berilah contoh bandingan untuk mereka, iaitu dua orang lelaki yang kawan baik ni. Ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab. Kami jadikan bagi salah seorang daripada mereka berdua, iaitu yang kafir itu, jannataini min a'nab, dua jenis kebun daripada pokok anggur. Dua jenis kebun daripada pokok anggur. Kebun anggur ni. Wa hafafnahuma binakhlin, dan kami pagari dengan dikeliling pokok anggur tadi dengan pokok tamar. Awak cuba bayang kebun ni besar. Kebun anggur ni besar. Ada dua jenis kebun, ada dua jenis tanaman pokok anggur. Tak tahulah tamar dua-dua nak buat arak, kalau satu buat arak, satu buat makan ke, tak tahu. Tapi dipagari dengan satu kebun besar yang lain, iaitu daripada pokok tamar. Bermakna dia ni, jadi pokok anggur ni terkawal daripada angin kuat. Angin. Pasal pokok tamar ni, pokok anggur ni dia tumbuh melata. Jadi mudah, batang dia tak kuat. Jadi mudah kalau kena ribut ke apa, mudah patah lah. Jadi dia pagar dengan kebun. Orang lain pagar dengan tawai lah. Dia tak ada, dia pagar dengan kebun. Besar ni kebunnya ni, besar. Bila Tuhan cerita daripada Quran ini, naklah kita faham bahawasanya tidak akan ada lagi lah kebun seperti ini lepas pada berlaku. Tak ada lah. Apa yang Tuhan cerita dalam Quran ni, lepas pada ni tak ada dah. Kalau Tuhan puji tu mana yang terbaik lah. Kalau Tuhan puji, mana terbaik. Selain pada ni tak ada dah orang boleh buat. Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan di antara kebun tu, kebun tamar dengan kebun anggur ni,
dia buat tanaman lain, ada tanaman lain celah. Oh, jadi yang gini. Jangan lupa. Katalah ni pokok, ni kebun tamak, kebun anggur, anggur anggur B. Dikeliling dia ni pokok tamak pula. Ni tamak lah pula. Tamak. Lepas pokok tamak tu pula, di celah ni ada tanaman lain. Ikut riwayatnya, gandum di sini. Ikut cerita lah gandum di sini gandum. Jadi tanaman gandum pula kat sini. Mana di gandum ni dituai bermusim kan. Ini setahun sekali, tamak anggur setahun sekali. Yang ni 2-3 bulan sekali boleh hasil. Malah gandum ni senantiasa dapat hasil, ini senantiasa dapat hasil setahun sekali. Oh ni yang celah pun dapat. Oh, ada ubat ni. Bukan cerita ni lah tuan. Yang orang kafir ke kebun. Lepas kiltal jannataini kedua-dua kebun tadi, kebun anggur dengan kebun tamak tadi, yang gandum tu dapat hasil setelah 2-3 bulan sekali dah tu. Waktu cerita lain dah. Kiltal jannataini, dan kedua-dua kebun itu atat ukulaha, mengeluarkan segala hasil-hasil masuk dia. Bila Tuhan kata keluar ni, maknanya keluar dengan lebat dengan banyak ni. Lebat banyak, buah molek dah sekali, keluar dengan banyaknya pula. Setiap tahun ni, setiap kali hasil kena punggah dengan trailer lah ni. Tuhan beri kepada dia, Tuhan beri. Awak cuba awak hati, dia kata apa tu? Dia kata, dengar saya baca balik. Takut awak tak nampak. Iaitu Tuhan kata, ja'alna li ahadihima, kami jadikan pada salah seorang daripada mereka berdua, jannataini min a'nab. Yang menanam ni siapa ni? Yang menanam tu orang kafir tu. Tapi Tuhan kata kami jadikan bagi salah seorang daripada dua kawan baik ni pokok anggur. Kami jadikan. Yang menanamnya orang kafir. Apa maksud? Awak nak tanam berapa banyak sekalipun, kalau Tuhan tak bagi tumbuh, tak tumbuh. Buatlah teknologi mana pun tak kira, tak tumbuh. Peristiwa ni masa sebenarnya peristiwa. Tak cerita. Tak penting ni peristiwa, bila tak beritahu bila, tak penting. Cerita tu besar, cerita dia. Dengar ni cerita dia. Jadi setiap kali bermusim, kedua-dua kebun tu mengeluarkan hasil masuknya. Walam yazlim minhu syai'a, dan tidak dikurangi, tidak dizalimi, mana tidak dikurangi daripada kedua kebun tu sikit pun hasil. Maknanya memang keluar sungguh ni, tak pernah tak keluar hasil. Keluar dengan banyak, buah pun sedap. Wa fajjarna khilalahuma nahara, dan kami alirkan, pancarkan di celah-celah kebun itu anak sungai pula. Tu dia. Tu dia. Maknanya gini, agak-agak lah dia dah, agak lah. Jadi sini anak sungai, sini anak sungai, sini anak sungai, jelas. Waktu pun ni anak sungai lain pula, gitu. Maknanya pokok dia ni subur. Mana kalau tak hujan pun tak ada masalah apa.
Kira-kira wa kana lahu thamarun, dan adalah bagi dia waktu zaman itu samarun, apa dia? Harta lain. Dia sini samarun sini buah-buahan. Dalam tafsir saya belajarnya ialah buah-buahan itu ditadbirkan kepada harta lain. Pasal cerita dua ni semua cerita tu buah dah. Jadi kenapa dia kata wa kana lahu thamarun, dan adalah baginya buah-buah lain. Buah-buah apa sini? Iaitu emas. Harta di rumah ada banyak lagi. Ada duit cash pula tu. Cash ada, duit stok ada. Duit stok ni daripada emas dan sebagainya. Emas toko tu. Dan duit cash tu ialah emas shilling dengan perak shilling. Lalu berjalanlah kawan dia mari jumpa dia, kawan baik dia ni yang miskin ni, yang beriman. Faqala li sahibihi, maka berkatalah dia kepada sahabat dia yang miskin, wa huwa yuhawiruhu, sedangkan dia bersoal jawab dengan keduanya. Maknanya mari ajak main hotel lah ni, mari kemudian ajak main hotel sambil berbual-bual. Dia kata ke sahabat dia, ana aktsaru minka, aku lebih banyak harta daripada kamu. Aku lebih banyak daripada kamu, apa dia? Malan, harta. Wa azzu nafara, dan aku lebih hebat pengikut. Pengikut aku lebih hebat. Dah kaya. Dia kaya. Harta banyak. Aku lebih banyak daripada kamu harta, aku lebih banyak daripada kamu pengikut. Maknanya dia boleh bela lah, boleh ambil lah. Siapa-siapa boleh balai mana-mana untuk jaga. Bodyguard. Dia boleh panggil segala yang engineer yang pakar-pakar tanaman untuk jaga kan. Yang kawan ni seorang dia lah. Tanam seorang dia, kebun dah kecil. Kebun dah lah kecil. Dia dah tanam sendiri dan apa. Yang dia ni pula harta pun banyak, pengikut pun ramai, hebat-hebat pula. Wa dakhala jannatahu, dan dia masuk dalam kebunnya. Wa huwa zalimun li nafsihi, sedangkan dia menzalimi diri dia sendiri dengan buat syirik. Apa dia syirik dia buat ni? Saya lama nak boleh faham ayat ni. Syirik ni apa? Ni syirik dia. Qala ma azunnu an tabidaha bi abada. Aku tidaklah aku tidaklah aku sangka, tidaklah aku kira. Mana aku yakin lah. Tidaklah aku sangka, tidaklah aku kira. Maknanya aku yakin sungguh bahwasanya antabidah di abada, bahwasanya kebun aku ini tidak akan binasa sampai bila-bila. Tu syirik. Jadi dianya syirik dianya ialah dia pergi kata kepada, dahlah dia kafir dah sekali. Dia pula kata tak mungkin kebun aku ini akan rosak sampai bila-bila. Engineernya banyak, pengikutnya ramai, penanamnya ramai, pekerjanya ramai, anak sungai pula, cara berkebun pula. Dah. Lepas tu dia berkata lagi, wa ma azunnu sa'ah, dan aku tidak yakin akan kiamat tu akan berlaku. Tak yakin kiamat. Jadi tidak syirik satu, dengan syirik ada lagi syirik lain. Qaimatan, akan datang. Aku tidak yakin kiamat itu akan mari. Wala'in ruditu, tapi sekiranya kiamat itu mari sungguh, pula. Nah, aku tak yakin kiamat itu mari, tapi sekiranya mari sungguh, ila rabbi, kepada Tuhanku la ajidanna khairan minha munqalaba. Kepada Tuhanku aku akan dapati
yang lebih baik daripada kebun ini, daripada ini kebun tempat kembali. Pasal apa dia kata gini? Dia kata kalau kiamat mari, aku balik masuk surga pula, dah dapat kebun lebih molek daripada kebun ni. Kenapa dia kata gini? Ini orang kaya. Nah, orang kaya ni tak ada derma ke? Ada. Dia derma memang banyak orang kaya ni. Kan? Dia buat baik memang banyaknya. Dia tolong orang yang tak ada kerja, dia ajak buat kerja dengan dia, bukan? Mana dia memberi kehidupan kepada orang-orang yang bawah dia, termasuklah anak-anak orang tu. Orang kaya sekarang ni pun betul juga. Sebab tu mereka yakin apabila mereka mati itu mereka boleh masuk surga pula. Pasal memang dia baik. Cuma dia gila ke dunia je. Macam Bill Gates tu, dia derma 3 bilion Amerika. Derma. Ha. Kereku. Kereku. Ha. Jadi syirik dia, jadi orang yang kaya ni akan senantiasa berasa dia ni banyak buat ibadat pada Tuhan. Sedangkan dia buat tu nak menunjuk aja. Misalnya mari orang besar mari, kita nak tutup rumah ni bagi miskin ni. Ya orang besar mari tu kerana nak menunjuk juga. Awak macam mana? Tak apa, saya join sekali. Dia pun nak menunjuk juga. Beri rumah. Kalau dia ikhlas, dia lain. Mudah je ikhlas ni. Ikhlasnya apabila projek tak dapat, dia menyesal, akan remor. Tu tanda tak ikhlas. Nah. Qala lahu sahibuhu, dan berkata kepadanya sahabat dia yang miskin itu, wa huwa yuhawiruhu, sedangkan dia berbuat-buat dengan sahabat dia yang kaya tadi. Akafarta billadzi khalaqaka min turab, apakah kamu nak engkar dengan Tuhan yang menciptakan kamu daripada asal tu nenek kita ni, daripada tanah. Thumma min nutfah, kemudian daripada tanah tu Tuhan jadikan, daripada tanah tu Tuhan jadikan nutfah, sperma. Thumma sawwa karajula, kemudian dia menyempurnakan kamu jadi lelaki, jadi manusia sempurna. Tiba-tiba kamu nak kufur pada Tuhan. Gitu. Nah? Bila sudah jadi manusia sempurna, tiba-tiba nak kufur pada Allah. Lakinnahu Allahu Rabbi, akan tetapi dia Tuhanku, dia Allah Tuhanku. Akan tetapi aku masih lagi. Lakinnahu Allahu Rabbi, akan tetapi aku ni yakin sungguh, percaya sungguh kepada Allah Tuhanku. Wala usyrika bi rabbi ahada, aku tidak akan menyekutukan dengan Tuhanku dengan sesuatu apapun, baik kebun ni ke, baik apa ke, aku tidak akan sekutu dengan Tuhan. Lalu dia berkata, nasihat dia kepada kawan dia ni, walaula istakhalta jannataka kunta masya Allah, kenapakah tidak ketika kamu nak masuk dalam kebun kamu, kulta, kamu kata ni cara betul. Jangan dia kata kebun kamu ni tidak akan binasa sampai bila-bila. Katakanlah bila kamu masuk dalam kebun, katakanlah masya Allah, yang dikehendaki Allah, la quwwata illa billah, tidak ada kuasa untuk memajukan kebun ni melainkan dengan kuasa Allah. Yang saya ajar semalam, ini doa yang dibaca pada orang raya ni yang dua dah. Nanam, cucuk tanam. Intarani ana akulla min kamalan wa walada, sekiranya kamu lihat aku ini kurang daripada kamu daripada segi harta dan anak bina serta kawan-kawan.
Fa'asa Rabbi, mudah-mudahan Tuhanku an yu'tiyani khairam min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama. Mudah-mudahan Tuhanku akan memberi padaku yang lebih baik daripada kebun kamu yang comel ni. Wa yursila 'alaiha, dan Allah Taala akan kirim ke atas kamu, iaitu akan timpa ke atas kamu husbanan minas sama, suatu jenis azab. Husbanan minas sama, satu jenis azab daripada langit, iaitu sininya petir. Fatusbiha sa'idan, maka jadilah kebun kamu ini kosong, zalaqa, licin. Kebun kamu ni sekali ya Tuhan buat mari petir sekali, mari sekali, hancur jadi licin semua sekali. Dia kata pada kawan dia, mana jangan ada megah sangatlah. Semua ni pemberian Tuhan. Tuhan nak tarik balik bila-bila masa saja. Au yusbiha ma'uha, atau Allah Ta'ala akan jadikan air itu ghauran, curug kering. Falan tastati'a lahu talaba, maka tidaklah mampu kamu untuk dapatkan air itu. Talaba, tidaklah mampu kamu nak cari air itu buat selama-lama. Ditakdirkan Allah Ta'ala oleh kerana kekufuran ni hasil daripada, jadi bala ni tak mari selain daripada apabila nasihat sudah dibuat. Nasihat sini nasihat tauhid, engkau boleh faedah. Ni azab dunia, azab ni, azab akhirat akbar, lebih besar. Tengok ni nasihat satu orang kepada orang yang engkau. Wa uhita bi thamarihi, maka telah dimenasa pada buahnya. Tuhan tidak kata biasa pada kebun, dia kata telah dimenasa pada buahnya. Kerana kebun semua sekali terbakar. Pasal kalau tumbang boleh ambil lagi. Yang putih boleh buat jeruk. Yang putih boleh buat jeruk lagi tak? Kak, batal boleh jual buat kayu api, bukan? Adalah ni buat pendapatan ada buat lagi. Tapi kalau dibakar, habis semua kali. Jadi Tuhan tidak kata gitu. Wa uhita bi thamarihi, telah dibinasa buah-buahnya. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha, maka dia pun mulalah membolak-balikkan tangan dia. Dia kata gini, dia buat gini, bolak-balik tangan. Allah sudahlah, bolak-balik. Maknanya suatu perbuatan penyesalan. Sudahlah, habis dah, gitu. Apa tangan terkepala, berangkat setengah tu, gini kan? Dia membolak-balik kedua-dua tangannya. Alama anfaqa fiha, di atas habis apa yang diusahakannya dengan dua belah tangannya. Wahia khawiyatun, dan kebunnya tumbang ala urushiha, atas paranya. Kebun dia tu tumbang atas para. Wahia khawiyatun ala urushiha, dan kebun itu tumbang ala urushiha, atas para. Dia gini, dia pokok anggur tu dia rendah, dia terbakar dah tapi rendah, jatuh dari bawah. Pokok ni, pokok tamar ni jatuh dari dia, jatuh dia, atas para. Fa asbaha yuqallibu wa yaqulu, maka dia berkata, katalah dia dengan penuh penyesalan, ya laitani, alangkah sesanya aku, alangkah bertuahnya aku, la usyrika bi rabbi ahada, kalau aku tidak
tidak sekali-kali mensyirikkan dengan Tuhanku dengan segala sesuatu apapun. Menyesal. Menyesal, habislah. Mesti ibisi pula lah. Walan takul lahu fi'atun, maka tidak mungkin adalah baginya fi'atun, pujaan-pujaan batil. Fi'atun ni pujaan-pujaan batil yang dia puja ni. Sama ada ke nabi ke, wali ke, malaikat ke, berhala ke, kayu ke, permata, cincin apa semua, yang surunahu, yang dapat menolongnya min dunillah, selain daripada Allah. Selain pada Allah. Jadi Allah Ta'ala saja yang boleh tolong dia. Jadi selain pada Allah Ta'ala semua tak boleh tolong. Wa kana lahu wa ma kana muntasira, dan tidaklah dia dapati bantuan daripada mana-mana arah. Hunalika, di situlah zahirnya al-walayatu lillahil haqq, bahasanya di situlah zahirnya. Tadi pula Hunalikal walayatu lillahil haqq, di situlah zahirnya pertolongan Allah yang sebenar. Bahwasanya pertolongan itu milik Allah yang maha benar. Zahir situ hari itu, hari di mana kebun dia jatuh tu lah, baru dia tahu bahawasanya dia boleh tolong dia hanya Allah Ta'ala sendiri. Wa khairun, dialah yang sebaik-baiknya tawaban, yang boleh beri balasan. Wa khairun uqba, dan sebaik-baik cita-cita akan kesudahan. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalna minas sama, dan contoh bandingan bagi mereka ialah seperti kehidupan dunia ini. Contoh bandingan bagi mereka tentang kehidupan dunia ini ialah seperti air saja, air hujan. Anzalnahu minas sama, yang kami turunkan daripada langit. Fakhtalata bihi nabatul ardh, kemudian kami campurkan, alirkan kepada tumbuh-tumbuhan atas muka bumi. Fa asbaha hashiman, maka jadilah dia suatu hari selepas tumbuh, suatu hari selepas itu, setelah tempoh waktu yang lama, fa asbaha, maka jadilah dia hashiman, kering. Lepas saat lama air tak mari, maka jadilah dia kering. Tadruhu riyah, kemudian bila kering kan ni hashiman, jadi kering, hancur, kemudian tadruhu riyah, yang akan diterbangkan oleh angin. Jadi kita ni hidup ni sekejap ya. Dulu kita hidup, sekarang kita hidup. Dulu tak ada, sekarang kita hidup. Suatu hari kita mati. Apabila Tuhan kubur, orang kubur saja kita lah kubur, kampus saja awak tak ada. Selagi awak tidak di kampus tu, ada lagi. Bila sudah di kampus oleh tanah tu, tak ada. Orang pun start lupa, sehingga satu hari tak pernah siapa pun sebut nama awak. Macam angin, terbayar angin, tak ada. Itu cerita. Contoh bagi hidup ni ialah seperti air, Tuhan kata. Saya ulang kali ya, seperti air saja. Jadi manusia hidup ni seperti air itu ya. Iaitu dengan air itu kami turunkan daripada langit. Turun jadi. Lepas tu dengan guna air tadi boleh tumbuhkan pokok-pokok. Apabila Tuhan nak matikan semua sekali itu, maka tumbuh-tumbuhan tu jadi kering. Lepas kering itu hashiman, hancur. Kering itu jatuh, lepas tu hancur. Lama-lama dia hancur. Lepas hancur tu tadruhu riyah, kemudian akan diterbang ke angin. Apa jadi? Seolah-olahnya pokok tu tak pernah tumbuh situ. Ada kering, tak ada Allah. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira, dan adalah Allah Ta'ala itu
ala kulli syai'in, atas segala sesuatu yang lain, memang berpuasa juga lagi. Wallahu a'lam. Kita sambung 2 minggu lagi insyaallah. Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah usaha kami belajar ini. Wansurna, dan bantulah kami memahami agama-Mu ya Allah. Innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.